Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi video kali ini akan menyambung siri yang sebelum ini, iaitu siri 1, siri 2, siri 3 dan siri 4. Kali ini adalah siri 5 bagi tajuk penyelesaian masalah inventif, teori penyelesaian masalah inventif. Jadi kita akan membincangkan bahagian yang terakhir dalam pembangunan produk ataupun projek based learning kita belajar sebelum ni, iaitu pembelajaran berdasarkan projek. Jadi projek ni untuk tajuk ini kamu sebenarnya perlu menghasilkan satu berus gigi dalam reka bentuk baru. Jadi ini adalah siri yang kelima. Jadi mari kita bincangkan sambungan daripada siri keempat. Okey, baik. Jadi siri kelima, teori penyelesaian masalah inventif. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? So di akhir pembelajaran, murid akan mengenal pasti prinsip inventif yang bersesuaian dengan pemisahan yang dipilih. Jadi memilih prinsip inventif yang bersesuaian dalam perubahan reka bentuk dan menjustifikasi cadangan perubahan dalam bentuk jadual, dan akhir sekali akan menghasilkan satu lakaran perubahan produk berdasarkan cadangan perubahan yang telah dibincangkan dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita akan buat kita punya satu produk barulah daripada apa yang kita bincangkan. Baik. Jadi standard prestasi yang kita akan uji pada video kali ini, okey, pada kelas video pada hari ini adalah tahap penguasaan 5, iaitu menjustifikasi cadangan perubahan reka bentuk dalam bentuk jadual. Okey, dan tahap penguasaan 6, iaitu menghasilkan lakaran perubahan produk berdasarkan masalah inventif secara kreatif. Jadi pada akhir sekali kamu akan membuat lakaran. Lakaran ini berdasarkan masalah inventif kita. Jadi lakaran ini perlu kreatif lah. Jadi kita akan bincangkan pada video kali ini. Baik. Jadi ringkasan aktiviti sebelum. Sebelum ini kita dah bincangkan dalam video sebelum ini, iaitu kita bincang masalah khusus pada produk. Kita dah tentukan apakah masalah inventif pada produk. Kita dah lakukan analisis fungsi dan hasilkan model fungsi produk. Kita dah lakukan cicak untuk mendapatkan parameter yang bercanggah. Jadi pada bahagian itu masalah khusus produk kita dah bincangkan sebelum ini. Jadi seterusnya selepas kita bincangkan masalah khusus produk, kita pergi kepada masalah umum TRIS, di mana kita gunakan parameter yang bercanggah daripada masalah khusus produk tadi, kita gunakan pada kaedah pencanggahan fizikal. Okey, jadi kita tentukan pemisahan yang sesuai dalam kaedah pencanggahan fizikal. Jadi kita dah bincangkan sampai ini. Okey, pada video yang keempat kita bincang sampai sinilah, itu masalah umum TRIS. Jadi hari ini, video kali ini kita bincangkan tentang macam mana kita nak tentukan prinsip inventif yang bersesuaian dari prinsip pemisahan yang dipilih. Pemisahan yang telah kita pilih pada video sebelum ini. Okey, jadi bila kita selesaikan ini nanti, kita akan selesaikan pemisahan umum TRIS lah. Okey, selepas itu kita akan buat satu reka bentuk. Semula produk dari konsep prinsip inventif yang telah kita pilih melalui lakaran, dan untuk tingkatan 3 kita patutnya akan hasilkan satu produk baru berdasarkan lakaran yang telah direka bentuk. Jadi hari ini punya video, kali ini punya video kita akan bincangkan dua lah, yang hasil produk ni adalah untuk tingkatan 3 mana benda maujud. Okay, kita akan bincangkan dua untuk habiskan siri yang terakhir kita punya video. Jadi kita dah bincangkan soalan macam mana kita nak bina soalan bentuk masa pemisahan. Okey, ada itu langkah ketujuh lah tadi. Binakan persoalan penentuan untuk masa ruang dan masa dalam satu jadual. Berdasarkan situasi pencanggahan ni kita dah bincangkan sebelum ni. Okey, itu situasi pencanggahan kita adalah batang berus gigi perlu panjang ketika digunakan dan perlu pendek ketika ianya disimpan. Jadi kita dah buat jadual ni. Jadual ni kita buat dua, pemisah ruang satu, pemisah masa satu. Ingat, kita punya situasi adalah kita nak dia panjang ketika digunakan, kita nak dia pendek ketika disimpan. Jadi kita tengok masa-masa kita tanya soalan, bila berus gigi perlu panjang, bila berus gigi perlu pendek. Untuk pemisah masa, untuk pemisah ruang pula, di mana berus gigi perlu panjang, di mana berus gigi perlu pendek. Jadi apakah jawapan bagi soalan-soalan ni berdasarkan situasi pencanggahan kita. So situasi pencanggahan kita adalah kita perlu berus gigi panjang ketika digunakan. Okey, semasa ia digunakan. Bila berus gigi perlu panjang, semasa ia digunakan. Dia perlu panjang semasa ia digunakan dan dia perlu pendek ketika ia disimpan. Okey, semasa dia simpan dia perlu pendek. Jadi jawapan tu kita letakkan pada kedua-dua pemisahan. Okey, jadi kita tengok kat bahagian mana
ataupun adakah pemisah ruang dengan jawapan bersesuaian. Okey, kita tengok pemisah ruang. Di mana berus gigi perlu panjang semasa ianya digunakan? Kita tanya di mana. Okey, tanya di mana tapi jawabnya semasa. Di mana berus gigi pendek semasa ia disimpan? Di mana? Jadi kedudukan dah cerita pasal kedudukan, jadi jawapannya kita nak cerita pasal masa. Baik, bila berus gigi panjang semasa ianya digunakan, bila berus gigi pendek semasa ianya disimpan. Jadi untuk kedua-dua ni seperti kita bincang sebelum ini, pemisahan masa lah yang sesuai untuk kita gunakan dan kita cari prinsip mentif yang berkaitan dengan pemisahan masa. Jadi pemisahan masa ada 7 prinsip mentif yang kita belajar. Saya sudah terangkan pada video sebelum ini. Jadi kita akan fokus kepada pemisahan masa saja. Pemisahan ruang ni kita abaikan sebab kita nak fokus kepada pemisahan masa di mana situasi perjalanan kita ni dia jatuh pada prinsip pemisahan masa. Okey. Jadi, sekarang ni prinsip pemisahan masa ada 7. Okey, kita bagi pada prinsip yang pertama dalam senarai yang paling rendah lah, paling awal, iaitu nombor 10. Prinsip mentif nombor 10 iaitu tindakan awal. So, apa yang berlaku dalam prinsip ini? Okey, maksudnya kita lakukan tindakan awal iaitu satu tindakan ke atas objek sebelum objek itu digunakan. Kita buat satu tindakan kepada objek itu sebelum objek itu digunakan supaya masa dikenaki ianya mudah dicapai, dari tangan dapat dikurangkan. Okey, ini contoh dia. Okey, contoh di mana kita punya ni power bank. Kita sediakan awal-awal. Kita sediakan awal-awal power bank. Mana power bank tu kita punya bateri tu kita charge awal-awal. Adakah sesuai dengan kita punya situasi? Okey, kedua macam nugget ni lah, kita sediakan buat siap-siap. Okey, nak goreng baru kita nak makan baru kita goreng. Okey, kemudian yang ni juga sayur ni kita potong siap-siap, bekukan dia nak pakai baru kita keluarkan dan kita goreng. Okey. Jadi sekarang ni kita punya situasi adalah kita nak dia panjang ketika digunakan, kita nak dia pendek semasa dia disimpan. Okey, adakah sesuai dengan prinsip tindakan awal ni? Kalau kita fikirkan kita nak buat apa dengan ni kan? So objek tu disiapkan awal, maknanya tak tahulah kan. Jadi kita tengok. Okey, jadi bila kita fikirkan, tindakan awal ni adalah prinsip yang tidak bersesuaian dengan apa yang kita nak buat. Okey, maksudnya kita nak kita punya berus gigi keadaan dia masa guna panjang dan masa disimpan dia jadi pendek. Okey, itu tindakan awal tidak sesuai dengan kita punya kehendak lah. Okey, seterusnya prinsip yang kedua iaitu nombor 15, kedinamikan. Okey, apa kedinamikan ni? Seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, kita akan memberi keupayaan fleksibel, mudah bergerak, mudah berubah kepada satu objek atau proses untuk mencapai tahap optimal. Okey, contohnya kita bagi bentuk macam ni, maknanya keyboard daripada keras menjadi satu bentuk yang fleksibel. Okey, ataupun kerusi ni daripada memang dia statik satu tempat, kita jadikan dia bergerak, kita tambah roda. Ataupun macam ni contoh, satu meja. Meja ni patutnya statik tapi kita jadikan dia beroda. Dan satu lagi, apabila kita nak simpan meja tu, kita boleh lipat. Something yang menarik. Okay. Jadi, apa yang kita boleh buat dengan, adakah kita boleh gunakan ni dalam kita punya perubahan reka bentuk dalam berus gigi yang kita nak buat. Okay. So, kita ada satu contoh di mana kita punya ni. Okay, kita punya meja. Meja kita boleh dilipat. Kita nak dia lipat. Maksudnya kalau lipat dia jadi kecil. Kan? Kita boleh simpan dengan tempat banyak lah. Maksudnya kalau ada 10 meja kita boleh simpan banyak. Okay, contoh juga. Sama juga dengan kita punya berus gigi. Sama ke? Okay, berus gigi kita kita nak dia panjang. So, macam ni meja ni dia besar. Waktu nak pakai dia besar. Waktu nak simpan dia kecil. Okay, boleh kita buat maksudnya. Cadangan ni bagus. Maksudnya kita gunakan kedinamikan. Kita buat kita punya berus gigi tu dia boleh lipat. Maksudnya bila nak guna panjang. Bila kita tak nak guna kita simpankan dia. Kita pendekkan dia. Kita lipat dia. Okey, menarik. Okey, jadi kita gunakan kedinamikan. Boleh tak? Okey, so kita dinamakan, kita bagi cadangan. Batang berus tersebut boleh dilipat dan dipanjangkan mengikut penggunaan. Maksudnya kita nak dia panjang waktu guna. Dia pendek waktu dia simpan. Okey, menarik kedinamikan. So, kita bagi cadangan dulu. Okey, kalau cadangan lain kita fikirlah. Baik, kita tengok pula prinsip mentif seterusnya iaitu tindakan berlebihan atau sebahagian. Prinsip nombor 16 itu dalam jadual ni prinsip yang ketiga lah. Okey, kita tengok. Prinsip mentif nombor 16, tindakan berlebihan atau sebahagian. Mengurangkan
atau melebihkan kadar penggunaan sebagai strategi untuk memudahkan tugas dan mengurangkan pembaziran. Tengok contoh donat printing dengan mesin hancur ni, hancur bangunan ni. Okey, mana kita buat dia berlebihan, tindakan berlebihan. Okey, macam mana kita nak buat tindakan berlebihan kepada kita punya berus gigi untuk jadikan dia pendek dan panjang? Kita fikir-fikirkan tak sesuai kot. Sebab takkan kita nak patahkan dia, lepas tu kita nak pasang balik kan. Macam susah pula kan. Jadi patahkan tu berlebihan lah. Kita buat dia sampai patah, lepas tu kita sambung balik. Dah patah macam nak sambung balik kan. Agak susah lah. Jadi untuk kali ini, untuk ini kita anggap ia tak sesuai. Sesuai lah. Maksudnya sesuai ke tak sesuai? Tak ada yang sesuai. Jadi apabila kita bincangkan tak sesuai, tindakan berlebihan sebahagian ini juga adalah prinsip yang tidak bersesuaian dengan apa kehendak kita, sebab kita nak dia panjang ketika digunakan, kita nak dia pendek ketika disimpan. Jadi tindakan berlebihan iaitu prinsip Bentley nombor 16 ni tidak sesuai. Okey, untuk kita buat apa-apa perubahan lah. Baik, so kita sambung ke seterusnya. Nombor 4 iaitu prinsip Bentley ke-19, tindakan berkala. Okey, apa prinsip dia? So kita ubah tindakan berterusan kepada tindakan berkala atau berhenti sebentar untuk melakukan tindakan lain semasa ia berhenti sebentar. Di konsep dia, dia berfungsi, sentiasa berfungsi. Bila ada berlaku sesuatu, dia akan berhenti dan dia buat sesuatu. Dan bila dah habis tindakan tu, dia akan sambung balik fungsi yang asal. Okey. Jadi kita punya berus gigi kita adakah berus gigi kita sentiasa panjang aja ataupun betul pendek? Tak kan? Jadi kita tengok contoh pada traffic kita tengok lampu dan kita punya sistem mikro pengawal. Jadi tindakan berkala ni, adakah berus gigi kita sentiasa berfungsi? Bila ada berlaku satu kat berus gigi, dia jadi pendek. Lepas tu dia jadi panjang. Berlaku sesuatu baru pendek. Jadi tindakan berkala ni pada kita punya berus gigi, melalui situasi yang kita nak atau bercanggah tu tak sesuai. Jadi tindakan berkala juga prinsip yang tidak bersesuaian dengan reka bentuk yang kita nak. Okey, jadi kita pergi seterusnya yang kelima iaitu tindakan berterusan, iaitu prinsip Bentley prinsip Bentley nombor 20. Jadi prinsip Bentley 20 ni macam mana tindakan berterusan? Dia melaksanakan operasi berterusan bagi memperoleh faedah yang maksimum. Okey, contoh printer bergerak kiri kanan sentiasa ada aktiviti. Kemudian bas pergi hantar dan balik pun ada orang naik. Satu lagi mesin pelelas pergi dan balik sentiasa akan melicinkan kayu. Baik. Melaksanakan operasi berterusan bagi memperoleh faedah yang maksimum. Kita punya berus gigi, biarkan dia dalam bentuk berterusan. Biar je. Okey, yang ini pun tak sesuai. So, tindakan berterusan, prinsip ini juga tidak bersesuaian dengan apa yang kita nak. Okey, seterusnya yang ke-6. Okey, prinsip ke-6, senarai yang ke-6 iaitu prinsip Bentley nombor 34. Kita buat pembuangan dan pemulihan. Macam mana konsep dia? Okey, so kita ada prinsip Bentley nombor 34, pembuangan dan pemulihan. Membuang objek atau sebahagian objek. Objek tu kita buang atau sebahagian dia kita buang. Dengan membubarkan, meruak atau mengubahkan secara langsung daripada apabila fungsi tidak diperlukan lagi. Apabila fungsi tidak diperlukan lagi. Jadi, kita sentiasa perlukan berus gigi tu untuk berus gigi kan. So, tak ada fungsi yang tak diperlukan. Jadi nak buang pula tu sebahagian objek ataupun buang terus objek tu. Oh, tak boleh pakai kita buang. Itu bukan saya masalah. Itu memeningkan masalah. Jadi ini contoh contoh maknanya benda yang lama tu kita guna balik semua. Ni okey. Jadi apa yang kita buat? Okey. Kita buat tak boleh. Prinsip ini juga tak sesuai. Jadi kita tak gunakanlah prinsip inventif ini untuk kita punya berus gigi yang boleh panjang ketika digunakan, berus gigi yang pendek bila tidak digunakan ataupun disimpan. Okey, yang terakhir. Adakah pengembangan termal ini sesuai? Itu nombor 37. Prinsip inventif nombor 37. Adakah ianya sesuai atau tidak dengan kita punya kehendak, iaitu kita nak berus gigi kita sentiasa panjang ketika digunakan dan ia jadi pendek ketika disimpan. Jadi kita tengok. Baik, prinsip inventif nombor 37, pengembangan termal. Menggunakan pengembangan atau pengecutan haba bahan yang sama atau berbeza untuk mencapai tujuan. Dia bagi haba, dia kembang. Ataupun kita kurangkan haba, dia jadi kecut. Boleh ke? Berus gigi tu kita bagi haba, dia jadi panjang. Kita buang haba, dia jadi pendek. Wow. Menarik tu.
ada ke bahan tu. Okey. Jadi kalau bahan tu besi pun kalau kita panaskan pun dia kembang pun taklah kembang banyak mana pun. Okey, kalau ni kalau plastik kita panaskan lagilah cair. Macam mana ya? Macam tak berapa sesuai. Okey, jadi kita tengok ni contoh-contoh lah okey. Jadi tak sesuai, jadi pengembangan terma ni pun prinsip yang tidak bersesuaian dengan apa yang kita nak. Jadi banyak tak bersesuaian ni apa yang boleh pakai? Kita rujuk balik, kita tengok balik dalam bentuk jadual. Kita susun balik jadual. Jadual ini yang kita kena tulis ataupun kena buat dalam kita punya modul pentaksiran tu ataupun kita punya project based learning punya modul yang saya dah bagi pada murid-murid. Okey, kita tengok balik, kita rujuk balik. Tindakan awal tadi kita bincang tak sesuai. Kedinamikan, bentang berus boleh disebut lipat. Kita boleh jadikan dia dilipat, lipat. Jadi untuk panjang, pendek kita boleh gunakan. Okey, cantik kita gunakan tu. Okey, cadangan ya. Baik, nombor 16, tindakan berlebihan tak sesuai pula. Tindakan berkala pun tak sesuai, putusan pun tak sesuai. Pembangunan pun tak sesuai dan akhir sekali pembangunan termal pun tidak sesuai. Jadi hanya satu sahaja cadangan reka bentuk yang kita boleh buat dengan apa yang kita nak, iaitu kita nak biru gigi ni boleh panjang dan biru gigi ni boleh pendek. Okey, biru gigi ni perlu pendek. Alamak, tak nampak saya betulkan saya punya ni. Okey, ni jadual ini. So jadual ini kita tengok balik, okey, tengok betul-betul. Hanya satu sahaja yang kita boleh gunakan iaitu kedinamikan. So ini saja yang sesuai untuk kita punya ni. Jadi sekarang ni untuk produk lain kita kena buat juga macam ni step by step ni. Maksudnya kita dapatkan prinsip inventif dalam pemisah masa, pemisah apa yang kita nak dan ruang atau masa. Jadi kita tengok dia punya konsep atau prinsip macam mana dilaksanakan atau produk-produk yang menggunakan prinsip inventif yang kita bincangkan. Jadi kita boleh gunakan sedikit idea mereka di situ kita masukkan dalam ni. So cadangan reka bentuk dia kita buat macam ni. Jadi apa berlaku? Kita nak gunakan kedinamikan. So kedinamikan kita nak batang berus boleh dilipat dan dipanjangkan mengikut penggunaan. Okey, ini adalah step yang seterusnya. Okey, kita justifikasi kita dapatkan step ke-8 sebenarnya adalah step ke-8 di mana kita justifikasi apakah cadangan reka bentuk yang ni. Baik, kita pergi ke step yang ke-9 iaitu langkah ke-9 yang terakhir. Sebelum kita pergi ke tu, kita bincang balik apakah ringkasan aktiviti yang kita dah buat sebelum ni. Kita dah tentukan masalah inventif produk, kita dah lakukan fungsi dan menghasilkan model fungsi, kita dah lakukan cicah, okey. Masalah fungsi produk kita selesaikan dah sebelum ni. Kita dah selesaikan, iaitu kita dah buat aktiviti di mana kita dapatkan parameter bercanggah dan pada kaedah perbincangan fizikal. Okey, kita dah tentukan prinsip pemisahan yang kita nak, itu kita dah bincangkan, kita nak prinsip pemisah masa dari apa yang kita bincangkan. Kalau tak faham lagi, rujuk balik video yang sebelum ini untuk kita bincangkan, okey, kita fahamkan. So masalah umum tulis kita dah settle. Dan hari ini, video kali ini, kita tentukan prinsip inventif. Tadi kita dah buat jadual, prinsip inventif tu kita dah pilih tadi adalah kedinamikan. Jadi kita dah selesaikan bahagian ini. Okey, dan prinsip umum tulis kita dah buat. Tinggal langkah terakhir iaitu langkah yang ke-9 iaitu kita nak buat reka bentuk semula produk dari konsep prinsip inventif yang telah dipilih melalui lakaran. Kita akan buat satu lakaran. Okey, barulah kita boleh hasilkan produk baru sekiranya perlu tingkatan 3 dan kita hanya selesaikan cycle ni ataupun kita panggil cycle dalam bahasa Melayu adalah kitaran ini. Okey, kitaran ini kita dah selesaikan bila habis saja kita punya kelas ni. Okey, jadi ini dah langkah yang terakhir iaitu langkah yang ke-9. Kita hasilkan satu lakaran perubahan reka bentuk produk berdasarkan masalah inventif secara kreatif. Jadi ini yang kamu nak kena lukis, kena lakar dalam kamu punya kertas. Okey, ini contoh cikgu bagi. Okey, nak guna contoh ni pun boleh. Tak guna pun boleh, nak idea sendiri pun boleh. Jadi sekarang ni, ini contoh maknanya berus gigi ni asalnya macam ini. Jadi apa buat? Okey, dia ubah suai kepada bentuk yang ini, yang gini-gini. Okey, jadi dia boleh lipat. Okey, dia letak satu engsel kat sini, dia boleh lipat, dia boleh buka dan boleh tutup. Okey, jadi ini satu-satu contoh cadangan penambahbaikan ataupun lakaran baru. Okey, tu tengok lakaran yang kedua ni, lakaran kedua, produk kedua ni. Okey, kita tengok macam mana. Dia ada ni, berarti boleh simpan dalam ni. Okey, jadi kamu
dia ada tutup pula. Tutup ni sebagai nak elakkan kotor ke apa tak pastilah kan. Okay. Tapi fungsi sebenarnya tengok bila dia panjang, dia ada satu lock kat sini. Dia kunci ni supaya dia punya brus gigi dia tak melipat balik. Ni macam ni kalau kita gunakan dia boleh bengkok balik kan. Okay, tapi yang ni dia boleh dia block, dia kunci supaya tidak boleh dibengkokkan lah. Okay, so satu contoh cadangan so lakaran ni. Jadi ini satu contoh lagi yang paling ringkas. Okay, simple je. Tutup je. Okay, dia punya pun macam material pun murah je, tak perlu banyak-banyak kan. Okay, ni yang agak complicated tapi good idea. Okay, kita boleh gunakan dia. Jadi untuk tahap penguasaan 6. Tahap penguasaan 6 kamu kena buat satu lakaran. So lakaran ni ada 4 contoh lah. Okay, ada 4 contoh. Saya bagi buat 4 contoh sahajalah. Sebenarnya kamu boleh cari lagi kat dalam internet, Google. Kamu boleh cari lagi beberapa contoh yang kamu rasa, cikgu saya rasa saya berlakar macam ni kot. Okay. So kita lakar, kamu lakar, ikut kreativiti kamu. Bila dah lakar tu, okay, kamu akan tunjukkan cikgu lah. Lakaran kamu wajib ataupun mesti dalam bentuk oblik ataupun isometrik sahaja. Saya tak nak kamu lakar cincang-cincang. Tidak, mesti ada oblik dan isometrik. Jadi macam mana nak buat lakaran oblik isometrik? Kamu rujuk baliklah lakaran kamu belajar dulu ataupun boleh cari dalam video dalam internet macam mana nak buat lakaran isometrik ataupun lakaran oblik. Okey. Jadi tugasan kamu pada video kali ini, tugasan kamu mesti hasilkan satu lakaran. Okey, tadi kita dah buat jadual untuk tahap penguasaan 5. Kita buat jadual ni. Okey, tahap penguasaan 5 kamu buat jadual ni, kamu tulis semua. Okey, kat mana yang kamu nak guna? So, pada kita dah bincangkan tadi, kedinamikan lah kita akan gunakan. Okey, jadi ini dalam TP 5, tahap penguasaan 5 yang kamu kena catatkan dalam kita punya apa nama tadi? Modul putaran itu modul project based learning kita, itu pembelajaran berdasarkan projek. Okey, dan projek kamu at the end-nya adalah inilah. So kita akan buat dia punya lakaran. So projek kamu apa yang kamu belajar daripada TP1 sampai dah TP5 dan TP6, inilah kamu kena hasilkan, iaitu satu lakaran produk berdasarkan masalah inventif yang kita bincangkan sebelum ni. Jadi tugas hari ni, minggu ni lah senang. Minggu ni kamu kena siapkan lakaran ini. Okey, nanti cikgu akan bagi link untuk kamu upload semua jawapan kamu daripada TP1 sehingga TP6 untuk cikgu semak. Okey, secara maya lah. Bila buka sekolah balik, kamu akan serahkan dokumen tu kepada cikgu lah. Okey, untuk cikgu sekolah. Untuk murid sekolah lain, gunakan dokumen yang cikgu bagi tu, serahkan pada cikgu kelas kamu lah. Jadi bila serahkan, cikgu betul boleh nilai kamu. Jadi siapa yang berjaya menyiapkan lakaran ni, lakaran yang elok lah, kamu automatik mencapai tahap penguasaan 6. Mampu untuk mencapai tahap penguasaan 6. Tapi yang penting adalah lakaran tu kreatif lah. Tiru tak ada masalah, tapi ada sedikit berbeza dengan apa reka bentuk yang ada sekarang ni. Jadi bila kamu buat, kamu lakar, itu adalah idea kamu. Idea kamu, buat macam mana pun kamu tiru orang, tak akan dapat gambar yang sama. Jadi hari ni, video kali ni, sampai sini kamu punya kerja. Jadi, untuk menyemak balik semua dokumen kamu, saya mohon untuk kamu buka balik video yang sebelum-sebelum ni, ada 5 So, ini yang kelima, video pertama, video kedua, video ketiga dan video keempat. So ada 4 video sebelum ni. Semak balik sebelum buat penghantaran kepada cikgu. Apa-apa masalah boleh bertanya dengan cikgu. Jadi untuk video kali ni, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Sebab apa? Kalau kamu subscribe, kalau ada video terbaru, jadi cikgu akan ke cikgu lah. Maksudnya cikgu akan bagi maklumkan secara YouTube lah. Kita akan setkan dia untuk dalam bentuk jadual, schedule maknanya pukul berapa kami video terbaru akan dikeluarkan. Jadi maknanya kamu dapat notification lah. Jadi bila kita tengok video ni, kamu akan belajar sesuatu lah. Saya harapkan sesuatu. Jadi
video-video akan datang, cikgu akan masukkan semua dalam YouTube saya. Okey, jadi tamatlah sesi kelima. Okey, bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Bagi yang belum tengok video-video sebelum ni, okey, cikgu dah letak dekat atas dekat atas tu ada 4 video, 4 link video. Okey, untuk kamu semak balik, okey, kat mana yang kamu kurang, okey, kamu buat balik. Sebab setiap video cikgu dah bagi link untuk kamu rujuk. Okey, baik. Jadi itu sahaja video kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.